Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berusaha Puan Noriah binti Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, Cikgu Naharudin bin Osman. Yang dihormati lagi dikasihi Ketua-Ketua Penolong Pengarah dan Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati juga Timbalan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Ustaz Muhammad Rafizi bin Zainal Abidin. Yang dihormati Ustaz Zuzaidi bin Noh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis, selaku tuan rumah kita pada pagi ini. Penghargaan dan ribuan terima kasih kerana sudi membenarkan premis tuan untuk majlis ini. Yang dihormati pengetua-pengetua sekolah penerima hadiah, sahabat-sahabat daripada Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Seterusnya, para penonton yang sama-sama mengikuti majlis ini secara langsung atau tidak langsung, selamat datang ke majlis penyerahan hadiah Maharajan Pembangunan Adab dan Nilai Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020. Kesyukuran yang tidak terhitung kita panjatkan kepada Allah Tuhan sekalian alam kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya kita diketemukan dalam majlis pada pagi ini di studio yang begitu cantik dan menarik ini. Selawatan salam dan selawat kita lafazkan kepada semulia-mulia jasad, sebaik-baik ciptaan, junjungan kekasih Allah dan juga kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi yang ceria ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan dan mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hazwan Amin bin Harun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan bermunajat padamu, memohon keampunan buat diri, ibu bapa dan guru-guru. Moga hidup ini senantiasa dinaungi inayah dan redha selalu. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Sesungguhnya kurniamu pada kami tak dapat dihitung dan diukur. Ya mujibas sa'ilin, hendaklah kiranya majlis kami ini, majlis penyerahan hadiah Maharajan Adab dan Nilai Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan, berjalan lancar dan sempurna dari permulaan hingga kesudahan, dijauhi dari segala kesulitan dan kepayahan. Seterusnya mendapat perkenan dan redha-Mu, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, agar ianya menjadi pencetus semangat dan perangsang kepada para peserta cemerlang dalam pertandingan agar lebih menyerlah pada peringkat yang mendatang, dan kepada pelajar yang lain menjadi contoh ikutan yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini melahirkan barisan pelajar yang hebat lagi disegani, mengharumkan nama negeri dalam setiap pertandingan peringkat yang lebih tinggi, sebagai pemangkin bagi mencapai sasaran yang telah dihajati. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'nan syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala permohonan kita dimakbulkan Allah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada saudara Hazwan Amin bin Harun.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita pada pagi ini juga boleh diikuti secara langsung di YouTube SPI Perlis dan FB SPI Perlis. Untuk makluman sidang penonton secara langsung di FB sekalian, majlis kita pada pagi ini bersiaran daripada studio PDPC SK Kuala Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seperti kebiasaan, melengkap adat dan budaya, kesantunan bangsa kita yang biadab jika dilupa, yang kurang manis jika dialpa. Sebagai tuan rumah, menjemput dan mempersila tetamu, menyantuni dan memesrai kunjungan, maka saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, Cikgu Nahrudin bin Osman untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Tuan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hashtag 09 Educators yang saya kasihi Tuan Pengacara Majlis, Cikgu yang membaca doa, yang saya raikan Yang Berusaha Puan Noriah binti Harun, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, serta rakan-rakan pengiring yang bersama-sama dengan Puan Noriah daripada BPI, pegawai-pegawai daripada sektor pendidikan Islam, JPM Perlis, guru besar SK Kuala Perlis, pengetua-pengetua yang berada bersama-sama dengan kita, serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita berada di Green Screen Studio SK Kuala Perlis ni, yang cukup terkenal dengan Colorian Channel ya, dan sekolah ini juga kita di JPM Perlis ni telah memilih untuk menjadikan dia sebagai magnet school lah, untuk sekolah-sekolah lain juga turut sama mengikut jejak langkah yang telah sekolah ini aturkan ataupun rancangkan. Okey, jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis penyerahan hadiah Mahrajan Adab dan Nilai sekolah-sekolah KPM ni, peringkat kebangsaan. Terima kasih juga kepada pihak BPI yang datang daripada jauh untuk bersama-sama dengan kita menyampaikan hadiah ni. Jadi ini menunjukkan komitmen kita, kolaborasi kita dalam kita hendak menjayakan pendidikan di Malaysia ni. Okey, baik jadi bila kita melihat kepada perkataan Mahrajan Adab dan Nilai, saya tak dapat tidak untuk bercakap tentang apa cabaran yang sedang berlaku kepada kita sekarang, cabaran yang kita perlu atasi. Baru-baru ini jelas di media-media sosial bagaimana pelajar-pelajar kita menyambut mereka ini tamat SPM dengan perkara-perkara yang pada kita tidak beradab lah, menconteng baju sekolah mereka dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, membuang buku ke dalam sungai, dan juga banyaklah juga kita melihat perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku sekiranya mereka ini telah didedahkan dengan adab dan nilai semasa di sekolah. Jadi inilah cabaran yang perlu kita lihat. Bukannya kita menghukum, bukannya kita mencerca, tetapi kita perlu melihat apa lagi yang tidak betul dengan apa yang sedang kita laksanakan ini. Jadi hasil daripada kajian saya, hasil daripada apa yang saya melihat kepada realiti yang berlaku di sekolah, kita perlu melihat kepada normal curve penglibatan para pelajar kita. Jadi kalau kita melihat apa-apa saja pertandingan dan sebagainya, kebanyakan yang akan mewakili sekolah itu adalah mereka yang berada di hadapan 15%. Tetapi bukanlah mereka yang berada di belakang 15% tersebut. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita lihat ya, kerana apabila kita melaksanakan apa-apa juga kejohanan pertandingan di peringkat kebangsaan negeri dan sebagainya, sepatutnya mass participation itu, atau kita katakan penyertaan yang menyeluruh itu, perlulah juga kita laksanakan di peringkat sekolah terlebih dahulu. Bermaksudnya di sini, sekiranya ada pertandingan Mahrajan Adab dan Nilai ini, ia bukanlah
terus kepada peringkat negeri, tetapi sepatutnya ada di peringkat, kalau Perlis ni kita tak ada daerah, kita mungkin ada di peringkat PKP, dan kita juga mungkin ada di peringkat sekolah, pertandingan ataupun kejohanan antara kelas, antara tingkatan dan sebagainya, supaya kumpulan 15% yang di belakang ini juga kita dapat fokuskan tentang perkara-perkara yang kita hendak laksanakan. Jadi itulah yang ingin saya nyatakan, supaya apa-apa sahaja pertandingan selepas ini, lihatlah kepada mass participation itu, bukan sahaja kepada peringkat yang tertinggi, peringkat yang tertinggi. Seterusnya, saya juga ingin menyentuh tentang peranan surau-surau di sekolah. Di Perlis ni kita boleh lihat surau-surau kita ni, pada saya dia berada di dalam, kalau saya boleh memberikan sama ada grade A atau grade B, itu bermaksudnya antara A dan B lah. Tak ada lagi saya melihat surau yang saya katakan grade C. Bahkan surau-surau ini juga dia bukan saja berperanan sebagai tempat untuk menunaikan solat ataupun beribadah, tetapi juga surau-surau ini perlu juga dilihat kepada potensinya untuk menjadi sebagai tempat kita melaksanakan PDPC. Dan saya juga menyeru supaya surau-surau juga ada mempunyai green screen dan sebagainya untuk memudahkan kita menyampaikan PDPC melalui platform online. Jadi pelbagaikanlah aktiviti surau tersebut. Dan negeri Perlis ni apabila sekolah ditutup semasa PKPB yang dahulu, dan kita masih berada dalam zon hijau, maka pihak JPN bersama-sama dengan pihak MAHIB telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas-kelas tambahan di surau-surau, di masjid-masjid dan juga di dewan-dewan komuniti, bagi memudahkan anak-anak kita ni meneruskan pembelajaran mereka. Dan dalam masa yang terdekat ini kita juga sedang berusaha dengan pihak AJK Masjid untuk memastikan setiap masjid di negeri Perlis ni mempunyai, kita katakan, capaian internet yang tinggi, untuk membantu para pelajar yang kita kata mempunyai masalah dengan talian internet di rumah. Jadi mereka ini bolehlah pergi ke masjid-masjid untuk mendapatkan talian internet ni. Tapi seperti biasalah, setiap perkara yang kita nak laksanakan ada saja pro dan kontranya. Walaupun ada yang mengatakan nanti duk main internet pula tak sembahyang, dia kata. Tapi pada saya, sekiranya kita dah sampai ke masjid tu, kalau kita tak sembahyang, tu maksudnya memang tak betul sangatlah. Macam datang ke Perlis ini, kalau tak merasa harum manis itu, maka tak lengkap lah. Tapi sekarang belum lagi puan. Kena lagi 2 minggu adalah buah rasanya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang ke negeri Perlis yang harum lagi manis ini. Jadi semoga program kita pada hari ini menjadi katalis ataupun pencetus kepada perkara-perkara yang positif dalam bidang pendidikan kita di Malaysia ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan haluan yang disampaikan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, meneruskan agenda kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati ucapan daripada yang berbahagia Ustazah Noriah binti Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Puan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
yang sangat saya hormati, Cikgu Naharuddin bin Uthman, Pengarah Pendidikan Perlis, yang berusaha, Ketua-Ketua Penolong Pengarah daripada bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Ustaz Muhammad Zamri Basir, KPP Kepimpinan Islam, Ustaz Muhammad Syafi'i, KPP Akhlak dan Syiar Islam, juga penolong pengarah yang merupakan PIC bagi penyerahan Mahrajan Adni, yang berusaha juga Ustaz Muhammad Rafizi bin Zainul Abidin, penolong pengarah Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, semua pegawai-pegawai PP Adni daripada SPI JPN Negeri Perlis, Guru Besar SK Kuala Perlis, Ustazah Hajah Syakirah binti Ahmad, Pengetua SMKA Perempuan Alawiyah Kangar, Cikgu Rus Azhar bin Cik Arifin, Pengetua SMK Syed Hassan, dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segenap kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan juga hidayahnya, maka alhamdulillah pada pagi ini kami sampai, sebenarnya petang semalam, sampai ke Perlis Indra Kayangan yang harum lagi manis kalau mengikut pengarah kita tadi, ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini negeri yang kedua terakhir dalam majlis penyerahan hadiah kepada pemenang-pemenang Mahrajan Adab dan Nilai Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2020. Syabas dan tahniah kepada negeri Perlis. Hari ini kami bawa bersama 2 trofi, ya. Menunjukkan bahawa ada kejayaan, ada kecemerlangan di negeri Perlis Indra Kayangan ini. Sebab untuk makluman, ada juga negeri yang kami tak sampai kerana mereka tak berjaya meraih apa-apa kemenangan dalam Mahrajan Adni tahun 2020. Tolak negeri Sarawak yang kami belum mampu nak pergi kerana SOP dia, kerana perlu dikuarantin dengan belanja sendiri, maka kami KIV. Semua negeri. Kami mulakan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, kami ke selatan, ke negeri Johor, Darul Takzim, kami pergi ke Melaka, Bandaraya Bersejarah, kami pergi ke Negeri Sembilan, Darul Khusus, kemudian ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ke Negeri Terengganu, Darul Iman, Pahang, datang sendiri ke bahagian Pendidikan Islam untuk mengambil hadiah disebabkan SOP negeri dia yang tidak memungkinkan kami sampai di sana. Kemudian kami bertolak ke sini semalam, pagi semalam, terus ke negeri Perak, sampaikan di JPN Negeri Perak, berangkat ke Pulau Pinang seketika untuk menyerahkan cenderamata, dia tak menerima trofi. Kemudian terus ke Perlis, sempat jugalah pergi menutup kedai di Padang Besar petang semalam. Jam 6 petang kami sampai, tolong tutup pintu. Alhamdulillah rezeki kami dan rezeki seorang pekedai kat situ, dia je yang buka. Alhamdulillah. Jadi apa yang penting dalam Mahrajan Adab dan Nilai ini? Pada tahun 2020, kita bersedia pada awal tahun dengan perancangan strategik kita. Dengan perancangan kita untuk mengadakan program-program adab dan nilai seperti biasa, yang normal, mengikut norma asal. Tetapi apabila takdir mendepani tadbir, 18 Mac, negara Malaysia PKP. Semua orang tak tahu nak buat apa pada ketika itu. Semua orang tertanya-tanya bila PKP ni akan berakhir atau adakah akan berakhir. 3 bulan berlalu, sambung lagi dengan PKPB, sambung lagi dengan PKPP, ya. Namun disebabkan oleh kita selalu mendengar sebelum ini, kita selalu ungkapkan sebelum ini, kita selalu tulis sebelum ini, Wawasan 2020, Wawasan 2020. Pada tahun 2020, Malaysia akan menjadi sebuah negara maju dengan rakyatnya yang bersatu hati, dengan hidup secara dinamik dan progresif, berfikiran secara holistik, kreatif dan kritis, yang mana rakyatnya mampu memberi persaingan dan mampu bersaing dan memberikan persaingan secara sihat. Atas dasar ini, ya,
kita kreatif. Kita menyahut seruan negara maju ini. Ya. Jadi dalam suasana yang pandemik, kami berfikir apabila Kementerian Keuangan telah turunkan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan bahagian keuangan Kementerian Pendidikan Malaysia telah menurunkan jumlah peruntukan yang banyak kepada bahagian pendidikan Islam, dan bahagian pendidikan Islam telah allocatekan kepada sektor pembangunan program adab dan nilai 2 juta pada tahun lepas untuk membangunkan program-program yang berkaitan dengan adab dan nilai yang bukan sahaja kepada kemenjadian murid menerusi ASPJ, akidah sasiah dan juga penampilan diri dan juga jati diri, tetapi juga kepada guru keseluruhan, kepada warga KPM keseluruhan, kepada warga JPN, kepada warga PPD, kepada guru-guru di sekolah, kepada staf AKP di sekolah. Ya. Jadi itu berada di bawah sektor pembangunan program adab dan nilai. Jadi dengan komitmen daripada semua di KPM, di BPI, di sektor PPADNI, di negeri-negeri, di daerah-daerah dan juga di sekolah-sekolah, maka alhamdulillah, ya, pelbagai program yang sebelum ini kita rasa tak boleh nak buat disebabkan tak boleh bersemuka. Murid-murid tak berada di sekolah, murid-murid berada di mana-mana sahaja. Ya. Murid-murid bukannya berada di dalam keadaan yang penuh dengan kelengkapan untuk kita melaksanakan pertandingan dan juga program. Tetapi hasil kreativiti kita semua, maka terlaksanalah program-program, sama ada program yang bersifat program maupun program yang bersifat pertandingan dalam situasi yang new normal, dalam situasi yang kita tak pernah jangka, dalam situasi yang kita rasa sebelum ini kita tak pernah terfikir bahawa satu ketika nanti murid-murid kita bertanding bukan lagi di pentas utama, bukan lagi menerima hadiah di podium, tetapi berada dalam talian. Pada peringkat awal, permulaan pertandingan dan program ini macam-macam rungutan kita dengar, macam-macam sungutan kita dengar. Tetapi semua ini adalah proses untuk mengilmukan kita semua, proses untuk memberi pengalaman kepada kita semua supaya lebih kreatif, supaya boleh mempelbagaikan pelbagai pelantar dan medium untuk mengilmukan anak-anak kita. Ya. Jadi atas dasar ini, pada mulanya sungutan tapi lama kelamaan menjadi satu rutin yang biasa. Alhamdulillah. Pertandingan daripada peringkat sekolah sampai ke peringkat daerah, sampailah ke peringkat negeri, hantar kepada kami di peringkat kebangsaan, kami turun ke negeri untuk verifikasi, melihat realitinya pertandingan ini, sampailah kepada penjurian. Di peringkat kebangsaan kami adakan di Bayu Legon di Melaka, ya. Dan pada ketika ini, apabila kami ditontonkan, kami ditayangkan dengan hasil murid-murid kita bertanding di segenap pelusuk negara, Sabah, Sarawak, Labuan, sehinggalah sampai ke Perlis, Indra Kayangan di hujung sini, memukau juri, ya. Juri-juri terperanjat, juri-juri kagum melihat komitmen peserta-peserta yang dibimbing oleh guru-guru dengan sokongan daripada pengetua guru besar dan juga sokongan daripada pegawai-pegawai di PPD, pegawai-pegawai di JPN, maka terhasillah satu keputusan yang cukup hebat dan cukup sengit untuk dinobatkan siapa juara, naib juara dan juga tempat ketiga. Ya, kerana pada tahun 2020, kalau sebelum ini mungkin Perlis pernah menjadi tuan rumah kepada Majlis Tilawah Al-Quran dulu. Kami jenamakan, kami tidak letak Majlis Tilawah Al-Quran sebab kita nak bahawa dalam setiap pertandingan kita ini tersisip dan terselit unsur-unsur ASPJ tadi. Kita nak mendidik murid sambil kita nak mereka berhibur dan kita nak mereka mendapat ilmu dalam suasana yang apostrofinya enjoy. Ya. Kita nak mereka mendapat ilmu, tapi dalam masa yang sama kita tak nak mereka terlalu serius. Kita nak mereka tahu bahawa dalam proses mendapat ilmu ini bukannya hanya satu di bilik darjah, tetapi di mana-mana sekalipun
proses mendapatkan ilmu itu ada. Accidental learning, ya, bukan sekadar dalam kelas saja. Dan program-program kita ini adalah program-program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam yang diajar dalam kelas, kita nilai oleh lembaga peperiksaan dan kita aktivitikan, kita pertandingkan dalam mahrajan adab dan nilai. Kita tambah, ya, supaya murid-murid lebih ramai lagi dapat menyertai mahrajan adni pada tahun 2020 disebabkan mereka berada di rumah. Kita tambah, sebelum ini ada festival nasyid, sebab tak boleh bersemuka ramai-ramai, tak boleh berkumpul ramai-ramai, kita cipta pertandingan nyanyian solo, ya, dan Perlis dapat satu trofi nyanyian solo dalam kategori sekolah menengah. Kita tukar pertandingan syarahan agama, pertandingan bercerita kepada tazkirah moden, contemporary tazkirah, ya, menerusi mimbar da'i, menerusi da'i siber bagi kalangan murid-murid sekolah rendah, dan hasilnya mereka dapat mempamerkan satu persembahan yang cukup hebat, ya. Mereka berjaya untuk lari daripada konsep lama secara norma lama dan mereka menerima dan boleh adaptasikan, ya, norma baharu. Dan inilah sebenarnya hikmahnya, ya. Kalau sebelum ini kita tak pernah sangka macam mana penjurian secara dalam talian, macam mana guru-guru ni nak ajar murid ni berdepan dengan kamera. Sebab kita ni apabila hanya kita dengan kamera, dia psikologi dia lain, ya. Kalau ramai-ramai ni lain. Tetapi sebenarnya dia ada pro and con. Dia ada hikmahnya di situ. Ada murid yang dia tak boleh berdepan dalam khalayak ni. Dia bergegar, dia bergetar hati dia. Bergetar tubuh badan dia sebab dia tahu orang duk tengok dia. Tapi apabila berdepan hanya dengan kamera yang boleh di-cut-cut, boleh berulang lagi, buat lagi, rakam lagi selepas itu. Jadi mereka ada satu keyakinan, ya, satu kehebatan yang lama tenggelam tu mereka dapat pamerkan. Dan pada mahrajan adab dan nilai yang lepas juga kami dapat melihat bagaimana daerah-daerah yang sebelum ini suram dan buram, daerah-daerah sebelum ini yang tenggelam, akhirnya menonjol. Ada daerah yang tak pernah kelihatan muncul di pentas peringkat kebangsaan, tetapi akhirnya muncul menjadi johan, naib johan dan sebagainya. Dan ini juga satu lagi hikmah, ya. Jadi inilah dia. Satu lagi ialah kita tak nak, ya, pada tahun 2020 apabila home learning, ya, apabila murid-murid tak berada di sekolah, apabila guru-guru pun tak berada di sekolah, kita tak nak murid-murid pada tahun 2020 ini dia habis dari bulan Mac sampai ke bulan Disember begitu sahaja. Tak ada sijil co-curriculum, bakat tidak dapat ditonjolkan, potensi tidak dapat dipamerkan, ya. Jadi kita tak nak murid-murid kita itu dia rasa sia-sia, dia rasa macam satu kerugian. Saya tingkatan 2 tahun 2020, saya tak dapat apa-apa pun. Saya tingkatan 5 tahun 2020, saya tak dapat apa-apa pun. Tak adil bagi anak-anak murid pada tahun 2020 jika kita tidak suntikkan, kita tak buat, kita tak bina, kita tak rangka program-program yang sama seperti abang-abang dia yang sebelum ini, murid-murid tahun 2019, murid-murid tahun 2018. Jadi atas dasar inilah Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya bahagian pendidikan Islam, kalau dalam program mahrajan adab dan nilai ini, kami duduk semeja, lambakkan pemikiran, ya, komen-komen orang itu kami lambakkan di meja dan kami pilih dan buat yang terbaik sekadar itu, ya, untuk penambahbaikan pada tahun 2021. Hasilnya, apabila kita cetuskan mahrajan adab dan nilai ini, maka banyaklah bahagian-bahagian yang datang bertanya bagaimana cara BPI buat, ya. Banyak juga kementerian-kementerian lain datang bertanya, ya, JAKIM datang bertanya dengan kami macam mana boleh buat pertandingan secara dalam talian ini, ya. Tetapi ilmu Allah ini seperti mana mafhum dalam hadis-hadis yang pernah kita baca, 1 kita beri 7 kembali kepada kita, 7 lagi setiap satu diberi maka 7 itu akan kembali kepada kita. Alhamdulillah, ya. Apa yang kita rancang menjadi. Dan ilmu kepada kita juga ialah apabila kita membina perancangan strategik, mesti ada plan risiko. Itu ilmu yang kami dapat, ya. Bila ada perancangan strategik, mesti ada plan risiko. Apabila ada plan risiko, nak membina yang lain, operasi dan taktikal yang lain, mesti nilai. Kita buat penilaian risiko tersebut.
Sama ada di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat JPN, malah di peringkat KPM sendiri. Sebab kita tak pernah tahu apa-apa yang bakal berlaku di masa yang akan datang. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak murid-murid kita terbiar begitu saja. Jadi dalam sektor PPAD ni, bahagian pendidikan Islam KPM ini, dia sebenarnya ada dua perkara utama. Yang pertamanya ialah program-program pengukuhan kurikulum untuk murid. Termasuklah pertandingan-pertandingan, termasuklah kamp-kamp, termasuklah bengkel-bengkel penulisan, menghasilkan penulis-penulis muda yang mana hasil daripada bengkel itu kita bukukan, kita antologikan cerpen-cerpen yang mereka buat, puisi-puisi yang mereka buat itu. Sebab kita nak potensi murid ini dalam semua perkara secara holistik, bukan sekadar dalam pengucapan awam, bukan sekadar dalam menghafal Al-Quran, bukan sekadar dalam mengalunkan bacaan dalam taranum dan sebagainya, tapi kita nak mereka ini secara holistik. Budak-budak yang tak boleh mempamerkan potensi di pentas, maka kita sediakan platform lain supaya mereka tidak tertinggal. Kita sediakan platform di pena muda untuk penulis-penulis, sebab biasanya orang yang suka menulis ni dia malu untuk berada di pentas, jadi kita sediakan untuk mereka. Jadi kita tak kira tahap mana akademik mereka, tapi selagi mereka berminat, mereka ada potensi, mereka nak mengembangkan bakat mereka, kita persilakan sediakan pelantar untuk mereka. Jadi inilah, kalau di bahagian pendidikan Islam, kami adalah bahagian co-curriculum. Jadi apa yang pentingnya ialah kita nak yang saya sebut tadi, ASPJ. Kita nak anak-anak kita, anak-anak yang mantap akidah dia. Kita nak anak-anak kita, anak-anak yang sasiah dia mulia. Kita nak anak-anak kita boleh menonjolkan penampilan diri dan bakat serta potensi. Dan kita nak mereka kukuh dan ampuh jati diri. Seperti mana yang berbahagia Tuan Pengarah sebut tadi, kita dikejutkan dengan isu yang tak sepatutnya berlaku apabila murid-murid kita tamat SPM, macam-macam dia buat. Dan inilah anak-anak kita. Anak-anak yang perlu kita memberi ruang dan peluang kepada mereka, sebab semua mereka itu sebenarnya sama rata, lebih di situ, kurang di sini, kurang di situ, lebihnya di sini. Dan kita tak boleh nak letakkan mereka ini macam ini. Sebab saya selalu nak sebutnya ialah tak ada orang yang dalam dunia ini yang tak pernah jatuh. Tetapi orang yang paling rugi ialah apabila dia jatuh dia tak bangun-bangun. Cara jatuh pula berbeza-beza. Ada yang memang terjatuh disebabkan tersadung atau tersepak. Ada kalanya ditolak supaya terjatuh. Ada kalanya tak tahu sebab apa-apa, tiba-tiba je terjatuh. Tetapi apa yang pentingnya ialah bagaimana kita nak mereka tu bangun, bagaimana kita nak kalau mereka tu lebam ataupun luka, bagaimana mereka tu nak sembuhkan luka dan lebam itu. Apa yang kita nak buat, dan lebih daripada itu, kita nak anak-anak kita yang pernah jatuh dan bangun ini, dia boleh mengingatkan kepada rakan-rakan bahawa jangan buat macam ni, nanti terjatuh. Jangan berkawan dengan begini, nanti ditolak kita jatuh. Dan jangan jadi macam ni sehingga terjatuh dengan sendirinya. Jadi inilah anak-anak kita, dan itulah yang tersirap di dalam Mahrajan Adab dan Nilai ataupun Mahrajan Adni KPM pada tahun 2020, dan pada tahun ini kita teruskan dengan lebih banyak lagi. Kalau tahun lepas disebabkan kekangan, disebabkan beberapa halangan, di peringkat kebangsaan kita hanya mengambil yang terbaik di peringkat negeri, satu sahaja secara terbuka. Tidak ada jantina lelaki dan perempuan, tidak ada menengah rendah dan juga menengah atas. Tetapi 2021 dengan penambahbaikan, kita nak bagi ruang kepada lebih ramai lagi, kita tambah kategori kepada anak-anak murid kita. Dan ada lelaki dan perempuan, ada menengah rendah dan menengah atas, Dan tahun lepas kita perkenalkan deklamasi puisi, deklamasi syair, dan semua ini dia mendapat perhatian daripada golongan sastrawan dan juga budayawan yang sangat menyokong murid-murid kita menghidupkan kembali pertandingan syair, adab dan nilai,
puisi, adab dan nilai. Dan kita juga ada pertandingan-pertandingan untuk guru, deklamasi puisi Hari Guru, deklamasi puisi Hari Kebangsaan, yang mana dia turut didokong dan disokong oleh TKSU kita sendiri yang berbahagia Datuk Kamil. Sangat teruja dalam majlis penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang yang kita adakan pada ketika itu di Dewan Gunasama di E12 level 9 KPM, ya. Jadi untuk Negeri Perlis, syabas dan tahniah kerana berjaya 2 trofi dalam kategori sekolah menengah. Saya kira pertandingan E nyanyian solo sekolah menengah dan juga mimbar da'i sekolah menengah. Tahniah ya Naib Johan. Dan pada tahun 2020 juga penyampaian sijil dia kita tak bagi seperti biasa, ya. Biasanya Johan, Naib Johan. Tetapi untuk tahun 2020 sebab kita nak bagi ruang dan kita nak mengiktiraf keupayaan murid-murid kita, maka kita perkenalkan sijil secara platinum, gold, emas, perak dan juga gangsa. Kalau platinum umpamanya, markah 90 dan ke atas, tak kira dia duduk di nombor berapa, semuanya akan dapat sijil platinum. Ya, maknanya sijil platinum kalau dia duduk nombor 8 pun dia sijil platinum, kita tahu markah dia 90 dan ke atas, bukannya calang-calang, ya. Jadi itulah dia yang ni, kita mengharapkan mudah-mudahan 2021 suasana kembali seperti biasa, insya-Allah sedikit demi sedikit. Saya dimaklumkan JPN Negeri Perlis pun semalam dah disuntik vaksin, ya. Kita mendoakan mudah-mudahan keadaan di seluruh negara pun sama seperti Perlis nanti, sudah pun putih, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan merealitikan hasrat kita untuk mewujudkan, melahirkan generasi penerus yang hebat, yang cemerlang, yang mana saya selalu sebut dalam siri ucapan saya, kalau tercampak ke darat menjadi permata tenggelam di laut, menjadi mutiara terlantung ke langit malam, menjadi bintang kejora. Itu yang kita nak, dan kita tak nak generasi kita ni kalau kita biarkan, dia akan menjadi seperti kayu lempung belum ditolak condong sendiri, atau menjadi seperti buah beluluk tercampak ke air tak dijamah ikan, tercampak ke darat tak dijamah ayam. Kita nak mereka ini menjadi orang yang hebat, dan saya terbaca kat sini tadi, ya, mengakar, merimbun, menggapai awan, ya. Saya suka ayat ini. Jadi inilah dia urat langkah kita, langkah jejak kita, dan inilah juga macam mana kita nak gapai jaya kita supaya kita boleh terus cemerlang, melahirkan anak-anak yang cemerlang, melahirkan generasi yang cemerlang, sebab bukan anak orang, anak-anak kita semua, insya-Allah. Dan untuk Negeri Perlis, apabila tahun ini 2 trofi, saya sebut ke semua negeri. Apabila 2 trofi kembali ke sini pada tahun 2020, pada tahun akan datang yang berbahagia Tuan Pengarah, 2021 ini, saya harap bukan hanya 2 yang sampai ke sini, tapi akan lebih. Bukan hanya Naib Johan dan tempat ketiga, tetapi Johan. Disebabkan Perlis ni dia ada potensi yang banyak. Ya, komitmen daripada seluruh yang ada di Negeri Perlis Indra Kayangan ini memang tahap kayangan, ya, komitmen yang cukup hebat. Apabila 2 tahun lepas MTQ dihoskan oleh Negeri Perlis, yang pada ketika itu saya juga hadir di sini, maka saya melihat betapa kolaboratif seluruh warga pendidikan Negeri Perlis dengan disokong-dokong oleh Kerajaan Negeri Perlis telah memungkinkan berjaya meraih jaya, ya, mengadakan satu majlis yang cukup hebat, gilang gemilang, dengan dihadiri oleh daripada kalangan orang-orang istana, ya, pada ketika itu. Sepatutnya Duli Yang Maha Mulia Raja Muda, tetapi disebabkan oleh kesihatan nak juga datang tapi tidak berupaya untuk datang, diutuskan, ya, Pemaisuri kesayangan untuk hadir memberi sokongan kepada seluruh warga Perlis Indra Kayangan dan kepada kami semua sekalian yang datang. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi insya-Allah untuk Negeri Perlis selamat maju jaya dengan kepimpinan yang berbahagia Tuan Pengarah,
Saya cukup yakin ya dengan ungkapan dan ucapan tadi yang penuh berisi dan juga hasrat serta misi dan visi, maka insya-Allah walaupun negeri Perlis negeri yang kecil tetapi jiwanya besar. Walaupun negeri Perlis ini umpamanya seperti cili padi setangkai, tetapi bisa pedasnya mengatasi sebelanga periuk asam laksa. InsyaAllah. Laksa Perlis itu. Jadi insyaAllah yang terbaik itu datang daripada Allah. InsyaAllah. Moga-moga segala usaha kita ini akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang pentingnya ialah inisiatif kita untuk saling berkolaboratif untuk memburu kebitaraan dalam ranah-ranah yang kita telah sasarkan. Dan setiap ranah-ranah yang telah kita sasarkan, kita strategikkan itu, maka perlu ada plan risiko supaya kita tidak tersesat dan menyesatkan. Supaya kita sentiasa memiliki hasrat untuk mencapai jaya. Supaya kita akan sentiasa cemerlang dunia dan akhirat. Sejajar dengan apa yang selalu kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kita nak berjaya, semua kita nak cemerlang, semua kita nak masuk syurga. Hanya dengan satu tanda tangan, maka insya-Allah kita ke syurga. Hanya dengan satu tanda tangan juga kita akan sesat jalan menuju syurga. Nauzubillahi min zalik. Jadi dengan ini sekali lagi tahniah dan syabas negeri Perlis. Selamat maju jaya, selamat meneruskan kecemerlangan. Insya-Allah trofi-trofi yang akan datang adalah trofi-trofi yang besar, trofi-trofi yang banyak, dan insya-Allah boleh membantu kepada kemenjadian anak-anak kita di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada puan atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan ianya menjadi pembakar semangat, penguat iltizam kepada semua bagi meningkatkan lagi usaha kita, menjadikan medan MPR ini lebih berkualiti dan seterusnya memberi impak positif ke arah pembentukan akhlak, pembinaan sahsiah dan kemenjadian murid yang lebih cemerlang pada tahun-tahun mendatang. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian, tibalah masa yang dinantikan penyampaian anugerah dan hadiah kemenangan kepada para pemenang Maharajan Pembangunan Adab dan Nilai Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, Cikgu Naharudin bin Osman untuk menjemput dan mengiringi Yang Bersah Puan Noriah binti Harun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Bahagian Pendidikan Islam bagi menyampaikan hadiah. Tuan dipersilakan. Menduduki tempat ketiga bagi acara E-Nyanyian Solo, lagu kerohanian kategori sekolah menengah, dipersilakan Cikgu Cik Ros Azhar bin Cik Arifin, Pengetua SMK Syed Hassan. Mencapai keputusan naib johan bagi pertandingan E-Da'i Cyber kategori sekolah menengah, dijemput dan dipersilakan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan, Ustazah Syakirah binti Ahmad. Tahniah kepada para pemenang, syabas kepada pengetua, guru pembimbing yang bertungkus lumus dan kepada semua yang menyumbang bagi meraih kejayaan ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis menjemput sekali lagi Tuan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Adab dan Nilai Ustazah Noriah untuk menyampaikan
cenderamata kepada kontijen Perlis ke Maharajan MPR ini 2020 kepada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Timbalan Pengarah dan Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis. Kemudian terlajak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dengan berakhirnya majlis penyampaian hadiah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan atas segala usaha kita selama ini dan mendapat ganjaran setimpal daripada Allah kelak. Saya selaku pengacara majlis pada pagi ini memohon maaf atas kekurangan perjalanan majlis. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.